Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita lihat macam mana kita nak masukkan new record ataupun record baru. Hantar dari mobile apps kita masuk ke dalam Cloud Firestore. Ini adalah contoh lebih kurang macam mana implementation kita yang kita akan buat simple je. So, kita akan ada borang pada kita punya mobile apps. Ini Flutter kita. Okey, kita akan masukkan nama menu, harga dan undian kita. So, kita akan ada button add di sini. Tapi sebelum tu, oleh kerana ini bukan main page, jadi kita kena buat satu button untuk kita pergi kepada page insert menu. Okay. So, macam biasa, korang boleh dapatkan dalam GitHub. Okay, dalam GitHub Khairulisam/makan apps. Okay, ini kemudian lah. Okay, so kita lihat macam mana kita punya apps. Alamak, okay, silap. Okay, nampak kat situ ada isu sikit tentang confusing ataupun mungkin incompatible. Okay, data type yang tak serasi, string is not a subtype. Okay, so ini berlaku kalau katakan dia cuba paparkan value integer, okay, tapi datangnya daripada data type string daripada database kita Firestore. So, kita rujuk ke Firestore. So, korang akan konsisten yang ni. Contoh macam ni kan. Ni, contoh macam ni kan. Data asalnya kita sepatutnya terima, zoom kejap. Kita sepatutnya terima harga ni dalam format number. Dan undian ni, tengok contoh dia. Dalam format, okay, undian ni pun sepatutnya dalam format number. So, kalau yang number ni okey lah. Kalau yang ni mungkin akan ada isu sikit. So, korang kena tukar dan letak something yang baru. Okay. So, sekarang ni, okay. Check data yang lain. Okay, ni should be okay. Ni number. Number dia tak ada dia tak ada apa namanya? Tak ada quote, double quote. Okay, kalau string dia double quote. Ni quote. Okay, ni contoh dia. Kadang-kadang kita confuse masa key in data. So, kita kena tukar ni lah kepada number 14. Ni ada lagi. Okay. So, bila data tu kita dah normalize dan kita perhatikan, okay. So, nampak dah keluar lah. So, kita ada banyak collection of record. Oh, tak cukup lagi, ingatkan penuh. Tak apa, nanti kita gunakan kita punya insert page untuk kita masukkan data ni. So, mungkin kita boleh adjust sikit. Okay. Berdasarkan kod yang ada di dalam ini, korang boleh ni lah, korang boleh follow lah dia punya kod ni. Kenapa saya prepare dah siap-siap dia punya kod? Sebab kalau kita nak key in satu-satu, kod dia panjang. So, kod dia panjang. Jadi, it's not worth it lah untuk kita untuk kita kod satu-satu. Contoh dia, kalau kita pergi ke makan apps ni kan. Okay, makan apps ni. Kod yang kita buat untuk insert record, walaupun dia cuma melibatkan 3 data saja. Okay, kod dia dah cukup panjang lah. Contohnya kat sini kita ada ni, ini adalah satu text box. Ni text box yang pertama yang akan terima name. Ini adalah text box yang kedua yang akan terima price. Dan ini adalah text box yang ketiga yang akan terima words. Dan kemudian kita ada satu button. Okay.
satu button, raise button. Nampak ni, raise button. Dan kita ada kod dia untuk kita push masuk ke dalam ke dalam Firebase, Firestore. So nampak ni on press. Okay. Jadi kalau kita kod satu-satu boleh, cuma duration dia untuk kita kod ni akan memanjangkan kita punya rakaman lah. So might as well saya terpaksa lah sediakan kod yang dah ada dalam GitHub ni. So kita akan exercise menggunakan kod ini. Nanti korang fahamkan lah, ataupun kita cuba fahamkan sama-sama. So ini adalah apa yang ada dalam github.com/Khairul-Nizam makan apps. Okay, github.com/Khairul-Nizam/makan apps. So korang boleh punch ini masuk ke dalam browser dan dapatkan dia punya source code. So ini adalah satu file baru yang kita gunakan untuk insert record baru. So yang ni kita dah copy daripada GitHub. Dan kita akan pergi kepada mana Android Studio kita. Okay. Kita akan pergi kepada Android Studio kita. Dan kita akan create satu file baru dalam lib. Folder lib. Zoom kejap. Folder lib ni. Folder lib. So sama juga dalam Visual Studio Code ke dalam mana nak add file new, dia right click lib ni, folder lib ni korang right click then klik new, then masukkan dart file, new dart file. Nama dia insert page.dart. Insert page.dart. Klik OK, zoom out kejap. So dia dapat page kosong dan kita paste lah. Ctrl V, paste. So ada few things yang kita terpaksa adjust, contohnya toast ni. Contohnya toast ni kan, toast ni adalah satu library yang korang kena include masuk dia punya dia punya third party plugins ataupun library dia. So macam mana? Rasa kita pernah bincang sebelum ni. So kita pergi kat PubSpec YAML dan kita akan masukkan satu dependency di sini. Terus version dia berapa tak pasti. So kita check dalam tools Flutter plugins. Tools Flutter plugin. Search lah macam mana pun dalam Google supaya dia boleh tunjukkan Flutter. Ni Flutter biasa. Korang ada option lah, korang prefer guna Flutter Tools yang ni lebih highly customizable ataupun guna tools yang biasa. So nak cepat kita guna tools yang biasa lah. So apa yang dia bagi kat sini? Ni tools, ni version dia. Tools dengan version dia. Package cap. So by right kalau plug ini berjaya dia download, korang tak nampak. Error ni dah hilang. So kita ada kat sini name, WordPress. So korang nak adjust accordingly lah, since kita punya
kita punya nama je. Kenapa underscore? By right ini adalah lebih kepada ni lah pemalas ataupun pemalas ataupun variable. Sekarang-karang tak nak guna underscore tu pun boleh juga, no problem. Tapi by right itu Flutter punya ataupun Dart punya convention lah. Korang boleh tukar macam ni. Kita ada nama menu, kita ada votes, kemudian kita ada harga. So ini adalah variable yang kita akan simpan. Okay, variable to store values from text box. So korang akan gunakan values ni untuk simpan value ataupun korang kena gunakan variable ni untuk simpan value yang kita akan pass daripada variables. Okay, so macam ni. Okay, kita adjust sikit sebab ini adalah text box yang pertama. So kita ada text box yang pertama, ini adalah text box yang pertama, text field, sorry. Kita gunakan text field. Okay, kita gunakan text field. So interface dia korang tak kisahlah kau nak guna bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. So ini nama menu. Tadi kita dah rename kan. Kenapa tak ada? Oh, name, sorry. Nama. So memudahkan kalau kita rujuk kepada kita punya field name. Di sini kan kita ada harga, kita ada nama menu dan kita ada undian. Rujuk yang mudah untuk kita buat berdasarkan nama field. Okay, ini text box yang pertama, ini text box yang kedua, harga. Okay, menu price, in RM, harga. Harga makanan. Contohnya lah. Nama menu makanan. So, in text ni macam dalam HTML dia ada placeholder. So korang akan nampak dalam text box tu nanti macam ni. Dalam text box tu nanti korang akan nampak teks yang berwarna kelabu. So itu adalah hint text ataupun placeholder. Placeholder value. Ni undian. So kalau korang ada field yang lain, korang kena masukkan ni lah. Masukkan lagi text box. So korang kena create text box dan controller ni. So controller ni adalah apa yang memegang variable ataupun pemberi ubah yang memegang value daripada text box. Sebab nanti korang akan rujuk di sini untuk kita hantar kepada text box. Hantar kepada Firebase. Okay. Simpan menu baru. Contoh adalah, so text box ini adalah raise button warna hijau lah. So korang nak tukar warna apa pun tak kisah, tapi saya prefer menggunakan UI language. Yang mana green ni adalah something yang you can go lah, ataupun boleh guna blue lah. Primary, something like that. Dan perhatikan kat sini kita punya DB collection. DB collection ni adalah so ini korang kena tukar lah. Tukar kepada table name lah. Table name yang ada dalam korang punya Firestore ataupun we call it collection. Dalam Firestore nama dia collection. So collection kita rujuk kat database kita. Ni collection kita menu. Okay. Menu. Ni
kita tukarlah juga nama menu, dan kita ada harga. Bila kita capture daripada text box, kita kena guna .text .toString. Tapi oleh kerana dalam database kita punya price ataupun harga ni merujuk kepada data dalam bentuk perpuluhan, so korang kena convert je lah ataupun cast dia kepada number, integer plus votes undian. Okey, ini pun undian. Ini merujuk kepada nama dalam collection. So nanti dia keluar teks terus record percaya disimpan. Contohlah. Okey. So bawah ni tak penting. Dia sebenarnya just display what we call as simple snapshot je lah. Kalau korang nak buang stream builder ni pun boleh. Kalau korang nak maintain pun boleh. Tapi pastikan tally dengan kita punya collection. Nama menu. Aduh, sorry. So kita dah siapkan kita punya insert page. Okay, macam mana kita nak panggil page yang ini, insert page. Macam mana kita nak panggil borang ni. So kita kena panggil daripada main.dat. Macam biasa kita pergi kepada main.dat, ataupun kita boleh pergi kat lib ni, lib main.dat. So apa yang penting sekarang bila kita berada dalam main.dat adalah first thing adalah dia punya path. Okay, path dia, path. So dalam Flutter ni setiap satu page ataupun form korang kena register dia punya path lah. Korang kena register dia punya path. Okay, macam mana nak register? Senang saja. Okay. Okay. Ni adalah macam mana kita nak register path lah. Okay, routes, dan kita letak insert page. Okay, so yang update page ni kemudian lah sebab okay. Dan perhatikan ke mana dia pergi, dia akan call satu kelas nama dia insert page. So bila new adalah merujuk kepada kelas. So dia akan buat satu satu objek, okay, yang mana bergantung kepada kelas insert page ni lah. Kelas insert page ni korang nampak kat mana? Kat atas pada page insert page. Ni insert page. So nampak ni, ini adalah nama dia. Okay, nama kepada nama kelas kepada page insert page.dart. So biasanya kita akan gunakan nama yang sama lah. Cuma yang ni merujuk kepada kelas, so I dia huruf besar. So yang nama file ni adalah insert.dat. So semua huruf kecil lah. So main.dat, apa yang kita kena buat adalah kita akan pergi kepada okay, kepada bahagian ini, bahagian mana sekejap, my app. Okay, di sini home, dan kita tambahkan dia punya routes dalam my app. Dan tutup lah. Betul. So insert page ni kenapa tak ada? Constructor returns type dynamic that isn't a spec type widget. Macam insert page. Widget builder. Okay. So kita tak include dia. So korang kena import. Import insert page, insert
page.dart. Penting untuk kita import ya, whatever yang kita nak panggil lah, sebab tu tak nampak tadi. Okay, done. Okay, so ini adalah route dia. Okay, ini adalah route dia. Nanti kalau korang ada banyak page, ada page yang lain, korang kena add kat sini lah route kepada page tersebut ataupun screen yang baru tu lah. So route dah ada, cuma macam mana kita nak invoke dia lah. Nak invoke tu maksudnya nak panggil pada route tersebut. Okay, nak panggil kepada route tersebut. Ini sebenarnya dah tak penting dah, korang boleh buang lah ni. Okay. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak kita nak panggil dia punya string, kita pun nak panggil dia punya path ni. Korang kena prepare satu satu button. So nampak macam lebih mudah untuk kita buat floating button lah. Kita buat floating button. Okay, ni kita buat floating button. Floating button ni kita add dalam widget build my home page state. Widget build my home page, di sini di bawah body. So dalam build body ni dia akan panggil stream builder, dan stream builder ni akan panggil satu list. Okay, dalam list ni dia akan panggil setiap satu, dalam list mesti akan ada item list. Okay, so di sini kita akan tambahkan kita punya floating button. So floating button ini akan apabila kita press, dia akan pergi kepada push name insert page. Okay, dia akan pergi kepada push name insert page. Okay. So kalau korang nak adjust kita punya list view, list item juga. Okay, list item ni kita ada title, kita ada trailing, kita ada subtitle. Okay, so mungkin RM ni korang boleh letak dalam subtitle lah. Subtitle. So ni korang tutup. Text. Text juga. Okay. So ni adalah RM dia. Okay, RM dia. Okay, ni dia punya harga. Dan korang boleh buat satu lagi, leading. Leading ni maksudnya, nanti kita tengok. Leading, kita tunjuk kat sini lah. So penting sebenarnya untuk kita test dulu. Macam kami nak buat ini, nak buat tutorial ni, kami terpaksa test dulu. So kadang-kadang testing tu akan ambil masa. So sebelum kita buat dia punya video lah. Kita ada leading, kita ada title, kita ada subtitle, kita ada trailing. Okay, ini adalah list style. So nanti korang akan nampak okay, kita ada leading, icon, dan kita ada title, dan kita ada subtitle. Okay, dan ada trailing. Ini just nak tambah sikit lah kita punya UI. So kita akan ada icon di situ. Icon ni adalah leading. So title ni adalah dia punya nama menu tersebut, nasi goreng. Dan kita ada subtitle pada harga tu. Dan kita ada trailing. Trailing adalah dia punya number. Okay, number ni. Kalau kita klik dia akan tambah lah. Okay, no problem. So ni adalah button. Asalnya tak ada. So kita tambah dalam my app. Okay, kita tambah floating action button di sini. So nampak kita punya ni. Nampak? Ni kita punya button.
So, apa yang button ni buat adalah bila on press, dia akan navigate kepada insert page. Bila on press, dia akan navigate kepada insert page. So, klik. See? So, kita ada borang ni. Nama menu makanan contohnya, kita masukkan menu baru kita. Lontong. My favorite dish. Lontong Jawa. Okey, contohlah. Harga makanan RM4.50. Undian awal bagi 100. Okey. So ini adalah kita lihat pula insert page. Insert page kalau yang atas ni adalah dia punya nama menu. Tengok, ni nama menu dan yang kedua ni adalah harga dia. Ini harga dia. Dan yang ketiga adalah undian. Ini undian. Kemudian kita ada satu teks. Kita ada satu raise button warna hijau. Hijau. So, bila kita klik ni sepatutnya dia akan submit ke dalam Firebase lah. Kalau berjaya lah. Kalau tak berjaya kita tengok lah apa yang jadi. Okey. Dia dah berjaya. Alamak. Tak lupa. Rekod berjaya disimpan. Okey. Rekod berjaya disimpan. Nak tengok? Klik sini. Ini ada lontong Jawa. So, ini ada lontong Jawa. Nak buktikan lontong Jawa 2 kali. Pasal kita push 2 kali tadi. Sorry. Nanti kita boleh delete lah kemudian. Nak buktikan. Kita boleh lihat dalam kita punya ni. Apa namanya? Mana? Ni Firebase kita. So, mungkin korang boleh ni lah. Klik di sini untuk kita buat ascending by nama menu. Okey. Nama menu lontong. Okey, ada kat sini. Contoh ni. Ini lontong Jawa dah masuk. Okey. Okey, guys. Terima kasih banyak. Itu yang kita mampu tunjuk hari ni. So, next kita akan buat update lah. Update record. So, let's say kita nak. Tadi macam ada override kan. Kita boleh delete dia satu lagi. Okey, kita boleh delete record yang ataupun kita boleh ni update untuk kita adjust dia punya. Let's say kita nak masukkan harga baru and then ni adalah untuk delete. Okay, so guys, terima kasih banyak. Itu adalah next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.